Semalam, Buletin Utama menyiarkan kisah perit Ahmad Shihan Ismail dan ribuan lain senasib dengannya kerana bergelar muflis atau bankrupt. Ramai daripada mereka terperosok dalam kemiskinan tegar dan buntu mencari jalan membina semula kehidupan. Malam ini, wartawan Juliana Sharin meninjau pandangan aktivis dan bekas menteri. Demi membela golongan muflis, mereka mendesak pindaan Akta Insolvensi 1967 disegerakan selain bersifat lebih berperi kemanusiaan. Saya pergi ke tengah-tengah padang, menangis, menepik. Menangis. Saya call mak saya. Mak, Umi, tak boleh kerja, Umi. Tak boleh. Data terkini menunjukkan 49,133 kes kebankrapan didaftarkan dari 2018 sehingga 2022. 5,695 kes daripadanya dicatat tahun lalu. Dalam tempoh sama, 87,427 kes dilepaskan Ketua Pengarah Insolvensi KPI melalui sijil KPI di bawah Seksyen 33A. Fakta dikongsi Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Azalina Osman Said itu menunjukkan secara purata setiap hari 16 kes didaftar dan 27 kes dilepaskan. Ketua Aktivis Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM, Datuk Nazim Johan berpandangan satu tempoh masa perlu ditetapkan agar status bankrupt tidak dipikul golongan itu hingga tua atau lebih malang hingga ke akhir hayat. Saya rasa ini disebabkan budaya kita lah. Ya, pelik sikit jawapannya tapi dia kena macam satu budaya. Mungkin dia ni bankrupt ni dosa paling besar. Jadi nak menghukum ke? Memang. Itu pada saya adalah menghukum. Dia patutnya rehab. Antara pindaan yang ditimbang kerajaan ialah penambahan kategori kes yang boleh dilepaskan tanpa bantahan pemiutang. Antaranya bagi mereka yang berusia 70 tahun ke atas dan pesakit mental. Datuk Nazim yakin golongan bankrupt berupaya bangkit dan menyumbang kepada pembangunan negara jika undang-undang insolvensi tidak bersifat terlampau menekan, khususnya yang membabitkan golongan belia terjerat dalam kebankrapan. Berdasarkan rekod Jabatan Insolvensi, pinjaman peribadi punca utama menjerat individu ke status muflis. Ada juga yang diisytihar bankrupt kerana menjadi penjamin kepada ahli keluarga, sahabat juga kenalan yang tidak membayar balik pinjaman. Saya turut mendapatkan pandangan bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Wan Junaidi Tunku Jaafar yang mana beliau antara pemimpin yang lantang menyuarakan mahu undang-undang insolvensi ini dipinda selaras dengan keadaan semasa. Datuk Seri Wan Junaidi memberitahu saya ada logiknya Akta 360 yang diwarisi dari Britain dipinda secepat mungkin, memandangkan kerajaan British sendiri sudah lama merombak undang-undang itu. Rombakan itu membolehkan warga United Kingdom dibebaskan dari pengisytiharaan muflis selepas setahun. Tetapi syarat di sini selagak itu ketat sangat dan tidak ada seorang pun boleh keluar dari kemulisan. Dan mereka ini kalau dah bankrupt di Malaysia ni, kita dah menjadi orang pasna non grata, orang tak guna lagi dah. Datuk Seri Wan Junaidi berkata pindaan Akta 360 yang dicadangkan kerajaan harus memberi ruang secukupnya kepada seseorang untuk membina semula masa depannya, contohnya dengan menceburi perniagaan. Ketika ini, status muflis mengekang golongan berkenaan memperolehi sebarang pinjaman ataupun lesen untuk menceburi bidang keusahawanan. Jadi macam mana boleh orang yang bankrupt ini membayar hutang kepada yang dihutang dia kalau kawalan itu begitu ketat. Jadi tujuan undang-undang ini untuk memberi ruang dan peluang kepada mereka ini bekerja dan berbisnes semula dan tidak ada stigma. Beliau juga berkata pindaan kepada Akta 360 sudah lama dihalusi, termasuk oleh kerajaan terdahulu. Justru ia perlu dibentangkan untuk kelulusan Kabinet dan Parlimen secepat mungkin. Dan kita dah buat kerangka dah cukup dah. Tak ada benda-benda yang besar perlu diputuskan oleh pihak Jemaah Menteri lagi. Apa yang perlu detail itu bentang ke Jemaah Menteri boleh diluluskan. Juliana Sharin melaporkan.